Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 2 ayat 25. Kedua-dua manusia dan isterinya itu bertelanjang bulat, tetapi mereka tidak berasa malu. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mami dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadat ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-67. Kejadian 2 ayat 25 menyatakan, kedua-dua manusia dan isterinya itu bertelanjang bulat, tetapi mereka tidak berasa malu. Mereka berdua sama-sama telanjang bulat, tetapi tidak berasa malu. Ayat ini memberitahu kita tentang Taman Eden, tempat Adam dan Hawa tinggal. Ia juga memberikan gambaran tentang keadaan hati manusia sebelum dosa memasuki hati mereka. Adam dan Hawa diciptakan sebagai makhluk yang hidup dan mereka hanya mempunyai pengetahuan rohani, iaitu kebenaran. Mereka sama sekali tidak mempunyai sebarang sifat dosa dalam hati mereka. Tiada kejahatan, tiada ketidakbenaran, dan tiada sifat berdosa dalam diri mereka. Keadaan ini sama juga bagi semua keturunan yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Oleh itu, walaupun mereka semua bertelanjang, mereka tidak berasa malu. Mereka tidak perlu berasa malu kerana mereka tidak mempunyai sebarang dosa. Walaupun mereka melihat orang daripada jantina yang berbeza, tidak ada pemikiran zina atau hati zina. Katakan anda mempunyai anak-anak kecil dan mereka semua sedang bermain bersama-sama dalam keadaan telanjang. Terdapat anak lelaki dan anak perempuan. Walaupun mereka berguling-guling dan bertumbuh antara satu sama lain, mereka tidak mempunyai sebarang perasaan yang tidak wajar. Mereka tiada keinginan untuk berzina. Walaupun mereka mempunyai sifat berakhir secara semula jadi yang diwarisi daripada ibu bapa mereka, mereka tidak mempunyai sebarang pemikiran atau perasaan zina. Bayi memang mempunyai sifat berakhir yang diwarisi daripada ibu bapa mereka, tetapi mereka tidak mempunyai fungsi seksual. Hal ini demikian kerana fungsi jiwa mereka belum lengkap. Meskipun mereka melihat kanak-kanak lain, mereka tidak berasa malu dan mereka juga tidak melakukan perbuatan zina. Jika seseorang berasa malu apabila dirinya dilihat dalam keadaan telanjang, hal itu sebenarnya merupakan kerja jiwa. Namun begitu semasa mereka masih kecil dan jiwa mereka belum berkembang dengan sepenuhnya, mereka tidak berasa malu atau segan. Namun begitu apabila mereka membesar, mereka mula mengetahui bahawa adalah normal untuk memakai pakaian dan bahawa tidak wajar untuk bertelanjang. Dalam masa yang sama, pengetahuan ketidakbenaran mula masuk bersama dengan perasaan, maka berahi bertumbuh dalam diri mereka. Apabila mereka melihat orang lain dalam keadaan telanjang, berahi timbul, lalu mereka mula mempunyai pemikiran dan hati yang cenderung kepada perzinaan. Selepas Adam dan Hawa makan daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan jahat, jiwa mereka mula berfungsi. Hal ini menyebabkan mereka berasa malu kerana mereka telanjang. Oleh itu mereka menjahit daun ara dan membuat penutup pinggang untuk diri mereka. Kejadian bab 3 menjelaskan bagaimana kerja badani daripada jiwa manusia mula terjadi. Apabila kita tiba ke bahagian itu nanti, saya akan menerangkannya dengan lebih mendalam. Dalam Kejadian 2 ayat 25, keadaan hati dan fikiran Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa serta kehidupan mereka di Taman Eden telah digambarkan. Oleh sebab manusia tidak berdosa termasuk dosa zina, maka tiada masalah untuk hidup dalam keadaan telanjang. Oleh sebab tiada kebencian atau iri hati, mereka tidak bertengkar atau bergaduh. Oleh sebab tiada ketamakan atau niat yang mementingkan diri, maka tiada kecurian atau penipuan. Alangkah bahagianya jika hati kita bebas daripada ketamakan dan keinginan duniawi. Jika tiada kebencian, tiada cemburu, tiada iri hati, maka penghakiman dan penghukuman pun akan hilang. Betapa indahnya kehidupan itu. Jika kita mempunyai hati yang baik, hati yang bebas daripada kejahatan, bebas daripada perzinahan dan berahi, itulah syurga yang sebenar. Kita harus masuk ke dalam dunia roh dengan segera. Namun bukankah banyak orang yang masih terhalang oleh dosa-dosa ini?
Jika anda belum mengikirkan dosa zina atau berahi daripada hati anda belum pun mencapai tahap batu iman. Apabila anda mencapai batu iman, dosa seperti zina dan berahi akan hampir tidak wujud dalam diri. Dari tahap itu, anda menjadi semakin kudus dan akhirnya mencapai tahap roh. Namun begitu, jika anda masih merasakan keinginan zina dan berahi, apabila melihat wanita, jika anda masih mempunyai ketamakan, membandingkan diri, keinginan untuk bercuri, berbohong, iri hati atau cemburu, maka anda masih jauh daripada batu iman. Alangkah sedihnya perkara ini. Sangat memalukan bahawa banyak orang yang telah hidup dalam iman selama 10 atau 20 tahun masih lagi bergelut dengan hal-hal seperti ini. Sudah terlambat walaupun anda telah mencapai tahap roh. Jika anda belum mencapai batu iman, maka hal itu sungguh mengedihkan. Anda telah menjalani kehidupan iman yang salah. Anda tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk anda lakukan. Tidak mengekalkan apa yang disuruh oleh Tuhan untuk anda kekalkan. Dan tidak melawan dosa hingga anda menumpahkan darah. Oleh itu, anda masih mempunyai sifat berdosa itu. Tuhan berfirman bahawa jika anda mengikirkan sifat mementingkan diri dan ketamakan, Dia akan memberikan berkat-berkat material kepada anda. Saya telah mengatakan perkara ini sejak awal penumbuhan gereja ini. Jika anda mengikirkan sifat mementingkan diri dan ketamakan, Dia akan memberikan banyak berkat material kepada anda. Apa-apa pun yang anda lakukan pasti ada berkat. Jika anda tidak melakukan sebarang dosa, tanpa sebarang ketidakbenaran atau kejahatan, anda tidak akan menghadapi penyakit atau bencana. Tuhan Bapa akan memberikan apa yang anda semaikan. Kemudian anda akan menuai apa yang anda semaikan. 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Alkitab mencatatkan cara untuk menerima berkat. Dan jika anda mentaatinya, anda akan diberkati ketika anda masuk dan diberkati ketika anda keluar. Anda akan menjadi kepala bukan ekor. Oleh sebab tiada bentuk kejahatan, keganasan atau pembunuhan tidak mungkin berlaku. Saudara-saudara yang saya kasih, anak Tuhan mesti kembali kepada hati yang bersih dan suci seperti yang dimiliki oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dengan mengikirkan sepenuhnya sifat berdosa daripada hati mereka, mereka tidak akan berzina. Bukan saja melalui perbuatan, malah juga dalam hati mereka. Hari ini demikian kerana Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 28. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang memandang seorang wanita dengan berahi, telah berzina dengannya dalam hati. Apakah yang dikatakan oleh Yesus? Yesus, anda tidak melakukan perbuatan badani apabila anda memandang seorang wanita. Anda tidak menyentuhnya pun. Dalam firman Tuhan, Yesus dengan jelas mengatakan bahawa sesiapa yang memandang wanita dengan berahi, walaupun tanpa sentuhan fizikal, sudah pun berzina dalam hatinya. Jika anda melihat seorang wanita dan timbul pemikiran berahi terhadapnya, anda telah pun berzina dalam hati anda. Jika hati anda suci, anda tidak akan membayangkan perkara sebegitu. Oleh sebab hati anda kotor dan tercemar, anda membayangkan perkara itu kerana anda berzina. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahawa anda telah berzina. Dalam perjanjian lama, zina hanya dianggap berlaku melalui perbuatan fizikal. Namun begitu selepas Roh Kudus masuk ke dalam hati setiap orang, walaupun hanya dengan memandang jantina berlainan dengan berahi, ia sudah dikira sebagai dosa zina. Dengan pertolongan Roh Kudus, anak Tuhan dapat mencabut akal dosa daripada hati mereka. Meskipun perkara ini mustahil dengan kemampuan manusia, ia tetap dapat disingkirkan dengan pertolongan Roh Kudus. Apakah yang tidak dapat disingkirkan oleh Roh Kudus? Saya telah melihat banyak orang sepanjang tahun lalu yang membenci suami mereka, mentua mereka atau ibu bapa mereka sendiri, dan mereka datang meminta doa kerana mereka tidak mampu mengikirkan kebencian itu, sedangkan mereka telah lama menjalani kehidupan dalam iman. Saya sendiri dahulunya seorang yang penuh kebencian. Saya sakit tenat dan hanya mampu terbaring di atas katil sepanjang hari.
Saya tidak mampu membuang air kecil atau air besar dengan sendiri, malah terpaksa bergantung kepada bantuan orang lain. Apabila keluarga isteri saya datang melawat, saya dapat mendengar perbualan mereka. Mereka menggelar saya seorang yang gagal dan memarahi isteri saya kerana masih tinggal bersama saya. Bagaimana saya dapat bertahan mendengar kata-kata begitu? Namun begitu, setelah menerima Tuhan Yesus, ketika saya berdoa dan membaca firman-Nya, saya berasa bersalah membaca ayat yang menyatakan, kasihilah musuhmu. 이런 소리가 누워있는 제 귀에 들리는데요. 어떻게 참 견디겠습니까? 그 저렇게 참 죄송합니다, 기도원장님. 하지 말까요? 그런 것은 약과고 그런 많은 것들로 이제 7년 아프면서 겪었기 때문에 Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Saya tidak mampu mengampuni. Saya tidak mampu mengasihi. Saya dipenuhi dendam. Namun firman Tuhan jelas, kasihilah musuhmu. Maka saya pun mula berdoa. Saya berkata, Tuhan Bapa, Engkau menyuruh aku untuk mengasihi musuhku. Tolonglah aku untuk mengasihi mereka dan bebaskanlah hatiku daripada kebencian ini, supaya aku dapat mengasihi mereka. Saya berdoa seperti itu. Namun begitu ketika Roh Kudus bekerja menggerakkan hati saya berdoa tanpa henti. Lalu hati saya berubah menjadi lemah lembut. Bukan lagi hati yang penuh kejahatan. Tetapi saya merasakan kelembutan Roh Kudus. 기도하면서 하나님 말씀을 읽으면서 원수까지도 사랑하라. 여기에 딱 걸리는 거예요. 원수까지라도 사랑하라고 하시는데 주님은 나는 도저히 용서도 안 되겠고 사랑할 수도 없고 그냥 한이 돼 있는데 그런데 원수까지 사랑하라. 이제 여기서 걸리는 거예요. 말씀 읽다가. 그래서 그걸 놓고 기도를 이제 하기 시작을 했죠. 아버지 원수까지도 사랑하라고 하시는데 어떻게 하면 원수까지도 사랑할 수 있는 마음이 되는지 저희 마음을 바꿔달라고 원수까지도 사랑할 수 있는 마음으로 바꿔달라고 이제 이렇게 기도하기를 시작했죠. 뭐 한풀이 한다 원수를 갚는다 이게 아니라 이제 주님을 영접했으니까 원수도 사랑할 수 있는 이런 마음 어떻게 하면 그런 마음이 될 수 있는지를 놓고 기도를 하기 시작을 했어요. 그런데 성령의 역사하시니까 순간이더라고요. Ya, kelembutan yang lahir dari dalam hati saya. 마음이 온유로 바뀌잖아요. 악한 마음이 아닌 아주 성령 충만 온유로 바뀌잖아요. 온유로 바뀌니까 Kemudian jawapan kepada persoalan bagaimana untuk mengasihi musuh saya datang ke dalam fikiran saya. Hal itu membuatkan saya merenungkan hati saya. Roh Kudus mendesak saya untuk cuba menyelami perasaan mereka. Roh Kudus berkata, jangan menggunakan pemikiran dan perasaan kamu sendiri. Cuba letakkan diri kamu di tempat mereka. Apakah yang kamu akan rasa jika kamu berada di tempat mereka? Maka saya pun mencuba meletakkan diri saya pada situasi ibu mentua saya dan abang-abang ipar saya. Saya cuba memahami situasi mereka. Saya mengubah hati saya seperti ini. Saya berdoa sambil berfikir dan berubah. Pada ketika itulah saya mendapat jawapan. Ibu mentua saya membesarkan anak perempuan bungsunya yang paling disayangi antara 9 orang adik-beradik. Namun begitu menantu lakinya hanyalah seorang lumpuh yang tidak mampu memberikan nafkah. Betapa kecewanya dia.
옛날엔 사이 오면 씨암탉 잡아준다고 말이 있거든요. 옛날엔 Pada masa dahulu di 잡아주는 게 Korea, 큰 apabila menantu laki 참 datang ke rumah, 대접하는 ibu 거는 mentua 옛날 akan 이야기예요. menyambutnya dengan 이제 daging 60년대 ayam 그때 betina 이전 sebagai tanda 이야기고 sangat 한 menyayanginya. 70년대 이런 이전 이야기. Sekarang orang menjamu menantu 그때는 laki dengan 사이가 daging 가면 lembu 씨암탉 atau 한 마리 babi. 잡아주는 거 Tetapi pada 그거 masa 굉장히 dahulu, 대접받는 daging ayam 거예요. betina ialah lambang 지금은 kasih 누가 terhadap menantu laki. 씨암탉 한 마리 Apabila menantu 돼지 laki yang 손을 dibencinya 잡아줘도 datang, 받는 거 아닐 dia hanya 텐데 그 menghidangkan 당시는 ayam 그랬단 tua. 말이에요. 가난한 Daging 시대니까. ayam tua adalah 왜 keras, 씨암탉 말이 hambar, 나오냐면 가면은 dan murah. 이쁜 사이 오면 씨암탉 잡아주지만 미운 사이 오면 닭도 안 잡아주지만 잡아줘도 늙은 닭 잡아줘요. 맛이 없어요. 질기고 아무 맛도 없는 거예요. 값어치도 안 나고. Saya bukanlah menantu laki yang disayangi. 좀 크면 알 낳거든요. Oleh itu saya mula memahami sebab ibu mentua, abang ipar dan kakak ipar saya tidak menyukai saya. 다 이제 끊어지는 못 낳는 이런 상태에 들고 이게 미운 사이 오면 늙은 암탉 잡아주고 사랑스러운 사이 오면 씨암탉 잡아주고. 그래 나는 도대체 이만큼도 사랑받을 사이가 아니란 말이에요. 그래서 이제 장모의 마음이 대부분 Dari sudut pandangan mereka, 오빠들의 adik 마음이 perempuan 대부분 kesayangan mereka bekerja keras mencari duit. Tetapi semuanya digunakan untuk membeli ubat suaminya. 이렇게 마음을 대보니까 언니면 언니도 굉장히 동생을 사랑하는데 동생이 저렇게 사니까 돈 한 푼 못 벌고 동생이 돈 벌어야 되고 고생고생 동생이 돈 벌어가지고 Kami tinggal pula di rumah buruh di kawasan yang daif. Bagaimanakah mereka dapat menyayangi saya? 하고 맨 이렇게 해야 되고 지지도 가난하게 산동네에 살고 달동네 살고. Apabila saya meletakkan diri pada situasi mereka, saya sedar bahawa adalah normal jika mereka membenci dan memaki saya. 고압선이 그냥 앞에 지붕 위에는 고압선이 그냥 지나가고. 도대체가 뭐 사랑받을 아니잖아요, 제가. 예, 그렇게 상대의 마음이 바꾸어서 돼 보니까. Jika adik perempuan saya 내가 사랑스러운 yang saya sayangi 동생인데 hidup begitu, 고생을 하면 saya pun 그렇게 akan 하잖아. berasa marah. 결혼을 왜 왔는지 어떻게 되는지 그 과정은 이제 Saya pun 모르는 akan 거지만 datang ke rumahnya dan 이런 melepaskan 과정, kemarahan saya 장모가 kepada 돼서 suaminya. 생각해보고 이렇게 해보니까 당연히 그럴 수 있겠다 생각이 들더라고요. 당연히 그럴 수 있겠다. 나라도 그럴 수 있겠다. 하나님 영접하기 전에 나도 그럴 수 있겠다. 내 동생이 있어가지고 너희 동생이 그런 고생한다면 나도 분통이 터지겠다. Salah seorang abang ipar saya sangat marah sehingga dia menggenggam gelas bir pada tangannya sampai pecah dan dia hampir menikam saya dengannya. Dia benar-benar marah. Dia seorang bekas atlet dan jurulatih bola baling. Dia besar dan kuat. 맥주컵을 깨가지고 나를 찌를 이런 태세까지도 각오했거든요. 근데 그 오빠가 지금 교장으로 은퇴했습니다. Dia pernah menjadi pengetua sekolah. Apabila dia memecahkan gelas bir, dia cuba menikam saya dengan gelas itu. Tetapi saya langsung tidak merasa takut. 힘도 좋죠. 가지고 그냥 술 따라 놓고 병 옆에 놓고 술병 손으로 쥐어서 움켜쥐어가지고 깨가지고 찌를 이런 태세까지도 각오하는데 제가 만약 Saya tidak takut kerana saya telah melakukan yang terbaik untuk isteri saya dan kasih saya terhadapnya tidak pernah berubah. Saya jatuh sakit bukan kerana tabiat buruk saya, tapi kerana meraihkan majlis perkahwinan saya. Itulah sebabnya saya tidak panik langsung. Kalau saya menunjukkan ketakutan, abang ipar saya mungkin akan benar-benar meningkam saya. Walau bagaimanapun, apabila saya berdoa, saya benar-benar dapat memahami perasaan dan berfikir, ya, jika aku menjadi dia, aku pun akan mahu menikam orang yang membuat adik kasihku menderita. Saya sangat memahaminya. Sesungguhnya itu ialah rahmat Tuhan
tanpa kerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Apabila anda mengetahui kebenaran, anda harus menjauhkan diri daripada perkara seperti itu. 다 풀려나가는 거예요. 그리고 이제 또 하나님을 믿는 하나님 자녀가 됐고 진리를 알고 Anda perlu memikirkannya. 버려나가야 되고 Apabila anda mengubah cara pandang anda akan mula memahami dan perasaan buruk dalam hati anda akan cair seperti salji. Itulah sebabnya saya tidak mengambil masa yang lama untuk melepaskan kebencian dalam hati saya. Semasa membaca Alkitab, saya terjumpa ayat menyatakan, kasihilah musuhmu. Saya pun mula berdoa, bagaimana saya dapat melepaskan kebencian ini? Pada waktu itulah saya menerima jawapan. Melalui proses itu, saya membina langkah demi langkah. Saya sedar bahawa sebenarnya saya tiada sebab pun untuk membenci. Katakanlah anak perempuan anda yang tercinta atau adik perempuan anda yang tersayang sedang hidup dalam kesusahan dan dia terpaksa bekerja keras mencari rezeki untuk menjaga ahli keluarganya dan membeli ubat bagi suaminya. Anda juga akan bertindak dengan cara yang sama. Apabila saya berubah, semua masalah selesai. Begitu juga dengan kita semua. Adakah anda masih membenci suami anda atau ibu mertua anda? Jangan berfikir dari sudut pandangan anda sendiri. Berfikirlah dari sudut pandangan orang lain. Anda sudah mengetahui kebenaran. Oleh itu, cubalah untuk melihat dari sudut pandangan orang lain. Jangan hanya berkata bahawa anda adalah betul, tetapi ketipkan diri anda dan cuba memahami serta mempertimbangkan sudut pandangan orang lain. Apabila anda cuba untuk memahami dan berempati dengan orang, bagaimana mungkin kebencian itu tidak akan hilang? Dalam sekelip mata, saya melepaskan kebencian telah saya simpan selama 7 tahun. Itulah kuasa Roh Kudus. Kalau bukan kerana kuasanya, apa lagi? Jika Tuhan Bapa membenci segala kejahatan dalam hati kita, apakah yang tidak dapat kita singkirkan? Itulah sebabnya saya mampu menyingkirkan semuanya dengan cepat. Kita dapat dengan sepenuhnya dibebaskan daripada nafsu badani, nafsu mata dan kesombongan dan keangkuhan hidup ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, anak-anak Tuhan dapat mencabut akar dosa dalam hati dan dengan sepenuhnya menyingkirkan nafsu badani, nafsu mata dan keangkuhan hidup. Sebenarnya nafsu merupakan akar dosa yang paling dalam, yang sering berkait rapat dengan ketemakan terhadap wang dan kesombongan. Dunia ini masih dipenuhi oleh berita yang berkaitan wang. Oleh itu, nafsu, ketamakan material dan kesombongan merupakan sifat dosa yang berakar paling dalam. Orang kelihatan kuat dalam iman bahkan pun sukar untuk menyedari dan mengatasi kesombongan dalam diri mereka sendiri. Hari ini telah saya terangkan dalam sesi-sesi khotbah saya dahulu. Katakanlah ketua kumpulan anda hanya tamat sekolah menengah, manakala anda pula berpendidikan lebih tinggi. Bagaimanakah anda bertindak apabila dia memberikan arahan? Adakah anda berasa kecewa dan berfikir bahawa anda tidak akan melakukannya? Wajar untuk anda melayani dan mentaatinya dalam Tuhan tanpa melihat latar belakang ketua anda. Namun begitu, jika anda tidak mahu bekerjasama dengannya, merungut dan memecahkan keharmonian, hal ini merupakan kesombongan anda. Oleh sebab ketua itu telah dilantik, anda sepatutnya menghormati dan mentaatinya. Jika anda tidak berbuat demikian dan anda berasa tidak selesa dengan kepimpinannya, hal ini menunjukkan bahawa anda angkuh tetapi tidak menyadarinya. 그러면 당연히 인정받아 선출되고 나는 그보다 좀 덜 인정받아 부회장이 된 거예요. 그럼 당연히 섬겨야 되는 거예요. 이런 것도 좀 마음이 불편하다. 그러면 그게 교만이에요. Sedih sekali apabila ada banyak situasi seperti ini berlaku dalam kalangan pekerja gereja. Tidak kira betapa setianya mereka dalam pelayanan, mereka tidak dapat mencapai dunia roh. Kesombongan ini tidak kelihatan secara luaran dan sukar dikenali oleh diri sendiri. Oleh itu, sedikit
Oleh itu sedikit keselesaan atau ketidakbenaran pun tidak boleh kita bertolak ansur. 그런 교만도 아니거든요. 그런 교만이랑 발견할 텐데 그런 교만은 아니니까 그러니까 반석에 들어왔죠. 영으로 들어오기에는 그런 흠집이 있으면 안 된다는 얘기예요. Hanya dengan melayani orang yang paling hina dan tidak bertolak ansur, walaupun dengan kejahatan yang paling kecil, 내 형제를 barulah seseorang itu dapat mencapai tahap 섬길 roh. 줄 알아야 돼요. Tidak kira sedalam manapun akar dosa itu menjalar, anak Tuhan mesti mencabutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Mereka harus berusaha dengan sendiri. Mereka perlu terlebih dahulu memutuskan hubungan dengan punca-punca yang menyebabkan nafsu mata. Saya pernah berkongsi kisah yang berlaku ketika saya adalah orang Kristian baru. Pada tahun 1974, ketika saya bertemu dengan Tuhan, saya masih mempunyai banyak poster model wanita pada dinding rumah saya. Pada zaman itu, gambar-gambar seperti ini biasa dijadikan sebagai hadiah hujung tahun. Namun begitu, selepas saya menerima Tuhan Yesus, saya menyingkirkan semuanya. Selepas perbincangan, keluarga saya mengambil keputusan untuk berhenti menonton televisyen. Saya sungguh-sungguh mempunyai kerinduan untuk menjadi kudus melalui firman Tuhan dan doa. Saya sepenuhnya memutuskan hubungan dengan segala ketidakbenaran dunia ini dan hanya memberikan tumpuan kepada kebenaran serta membina kehidupan doa yang penuh kesungguhan. Hasilnya saya mencapai tahap roh hanya dalam tempoh 3 tahun. Saya sendiri tidak tahu bahawa saya sudah berada pada tahap roh sehinggalah Tuhan memberitahu saya. Setelah 3 tahun tanpa gagal berdoa pada setiap hari, barulah saya sedar bahawa saya telah mencapai tahap roh. Apabila saya mencapai tahap roh penuh, saya mengasaskan gereja ini. Sejak awal, saya menunjukkan kuasa Tuhan. Melalui doa, orang yang hampir mati mendapat kesembuhan, orang mendapat anak, dan pelbagai penyakit disembuhkan. Pesakit kusta bahkan sembuh hanya dengan satu doa. Tanpa perlu meletakkan tangan pada tubuh pesakit, mukjizat berlaku melampaui masa dan ruang. Apabila saya melihat kembali sejarah pelayanan ini, Tuhan Bapa menjelaskan bahawa semua ini terjadi kerana saya telah mencapai tahap iman roh penuh. Dan saya juga berdoa dengan bersungguh-sungguh. Itulah sebabnya kuasa Tuhan menyertai. Apabila seseorang mencapai tahap roh, kemampuan Tuhan akan menyertainya. Apabila dia mencapai tahap roh penuh, kuasa Tuhan akan menyertainya. Namun begitu anda mesti kekal berdoa dengan bersungguh-sungguh, berpuasa, berjaga malam dan berdoa. Itulah yang boleh dilakukan oleh para hamba Tuhan. Oleh sebab para jemaat perlu bekerja, mereka tidak dapat mendedikasikan diri mereka untuk melakukan perkara-perkara ini, tetapi hamba Tuhan dapat melakukannya. Tugas hamba Tuhan adalah untuk mendedikasikan diri mereka untuk berdoa dan menyampaikan firman Tuhan. Supaya para hamba Tuhan dapat melakukan kerja yang besar, mereka harus menerima kuasa Tuhan dan mendedikasikan diri mereka untuk doa dan menyampaikan firman Tuhan, mencapai tahap roh atau roh penuh seperti Nabi-Nabi dalam Alkitab. Jika anda mentaati firman disampaikan dari mazbah ini, anda juga dapat dengan cepat mencapai tahap roh. Sejak penubuhan gereja ini, saya telah menekankan peraturan asas yang perlu dipatuhi antara lelaki dan perempuan. Sebagai contoh, lelaki dan perempuan yang bukan suami isteri tidak boleh menaiki kereta atau berada di dalam bilik tertutup berdua-duaan. Mereka tidak boleh melakukan apa-apa perbuatan badani sebelum berkahwin. Anda tidak boleh menonton pornografi kerana hal ini dapat membangkitkan berahi akibat nafsu mata. Sebaliknya, kita perlu menyingkirkan nafsu ketika menjalani kehidupan beriman. Jika kita tetap melihat perkara-perkara tersebut, nafsu anda akan semakin membesar. Jangan sekali-kali melakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Anda harus berdoa dan bersungguh-sungguh untuk mencabut segala pengetahuan ketidakbenaran dan perasaan badani yang telah tertanam. Walaupun secara tidak sengaja anda ditempatkan dalam persekitaran yang buruk, anda mesti mengejarkan jiwa rohani. Anak-anak Tuhan dapat mengawal kerja jiwa dengan roh mereka melalui pertolongan Roh Kudus. Jika anda berusaha untuk menyingkirkan hal-hal badani kerana kasih kepada Tuhan dan mengawal diri sendiri, anda dapat mengatasi keinginan badani. Dengan rahmat
Tuhan Bapa dan kasih Tuhan Yesus, anda pasti dapat berubah. Maka ketika anda hanya mengikirkan nafsu, kasih rohani dapat membunuh hati anda. Tidak kira seseorang itu berlainan jantina atau tidak, mereka hanya akan kelihatan sebagai jiwa yang manis. 1 Timotius 5 ayat 2 menyatakan, perlakukanlah wanita tua seperti ibu. Dengan hati yang tulus, hendaklah engkau memperlakukan wanita muda seperti adik. Seperti ayat ini, anda dapat melayani setiap jiwa dengan hati yang tulus sepenuhnya. Kini banyak antara anda sedang menghampiri tahap iman roh. Namun begitu sehingga anda benar-benar mengikirkan badan ini dan sepenuhnya, janganlah berasa selesa. Jangan berasa yakin dengan berkata, aku telah mengikirkan semuanya. Anda tidak boleh yakin sehinggalah Tuhan mengiktiraf anda. Hal ini demikian kerana Tuhan menyelidiki hati manusia dengan tepat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, izinkan saya menggambarkan suatu suasana kehidupan di Taman Eden untuk anda. Bagaimana seorang bayi dikandungkan di Taman Eden? Taman Eden, seorang lelaki dan seorang wanita bersatu. Lalu seorang bayi dikandungkan. Namun begitu, terdapat perbezaannya berbanding keadaan di bumi ini. Di bumi ini, tempo kesuburan wanita adalah terhad mengikut kitarang head. Namun begitu tiada hak sedemikian di Taman Eden. Hal yang demikian kerana keadaan tubuh dapat disesuaikan mengikut kehendak manusia. Selain itu, di Taman Eden, seorang bayi dikandung apabila sperma lelaki dan ovum wanita bergabung. Hanya apabila mereka mahu mempunyai anak, barulah sperma dan ovum dihasilkan dalam tubuh mereka. Selepas mereka bersetubuh, bayi akan dikandungkan. Oleh itu, tiada tempoh khas untuk mengandung. Mereka dapat mempunyai anak pada bila-bila masa mengikut keinginan mereka. Bukan pada setiap kali lelaki dan wanita bersetubuh, bayi akan dikandungkan. Seorang bayi hanya akan dikandungkan apabila suami dan isteri benar-benar menginginkan anak. Tambahan pula, selepas seorang bayi dilahirkan, segala kekotoran dalam tubuh si ibu akan larut dan hilang. Seperti yang telah saya katakan, tubuh manusia di Taman Eden taat sepenuhnya kepada kehendak hati. Seseorang bertindak mengikut kebenaran yang ada dalam hatinya. Sebaliknya, di dunia ini anda mahu melakukan sesuatu, tetapi kadang-kadang anda tidak mampu melakukannya. Roh itu bersedia, tetapi daging itu lemah. Roh anda rela, tetapi jasmani anda lemah. Di dunia ini, fikiran dan tindakan anda atau pemikiran anda sering tidak selari. Namun begitu di Eden, tubuh dikawal sepenuhnya oleh fikiran. Pengakuan para murid Yesus, rohani rela tetapi jasmani lemah, adalah sebelum mereka menerima Roh Kudus, iaitu ketika mereka belum sepenuhnya mengikirkan keinginan badani. Bayangkan betapa hebatnya jika tubuh anda tidak mudah letih atau lesu dan anda sentiasa bertenaga. Tidakkah banyak orang yang menginginkan hal ini? Ia akan menjadi perkara yang sangat baik. Anda berharap anda dapat tidur sebentar dan berasa segar semula supaya anda dapat melakukan lebih banyak perkara. Dapatkah anda melakukan lebih banyak perkara? Bahkan makhluk yang hidup, bukan saja manusia roh atau roh penuh, yang dapat mengawal tubuh mereka mengikut kehendak mereka. Orang di Eden merupakan makhluk yang hidup dan mereka dapat mengawal tubuh mereka dengan sesuka hati mereka. Anak Tuhan yang telah menerima Roh Kudus juga dapat mengatasi kelemahan atau keletihan tubuh mereka. Sudah tentu mereka harus mencapai tahap roh supaya dapat sentiasa mengawal tubuh mereka dari sudut pandangan rohani. Namun begitu, bahkan sebelum itu, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dapat mengawal tubuh mereka menurut kehendak mereka. Mungkin anda sendiri pernah mengalami hal ini. Jika anda belum lagi mencapai tahap roh, cubalah untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika itu anda tidak akan merasa letih. Anda akan bersemangat
mereka untuk berdoa dan akan ada banyak persekutuan. Setiap orang Kristian baru menghadiri ibadat kawasan. Mereka tidak ketinggalan mana-mana ibadat dan melakukan yang baik. Meskipun tahap iman anda baru pada tahap 2, anda dapat mengesahkan diri seperti ini jika anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus ialah keadaan rohani yang sementara dan keadaan tubuh anda disesuaikan. Oleh itu, apabila anda menjadi orang yang telah mencapai tahap roh atau roh penuh, anda akan dapat mengawal keadaan fizikal anda dan sepenuhnya. Saya pernah menjelaskan hal ini semasa menyampaikan khutbah bertajuk Benih Kehidupan. Tambah pula jika ruang rohani menyelubungi tubuh fizikal anda melalui rahmat khas daripada Tuhan, perkara melampaui hukum keadaan jasmani dapat berlaku. Saraf, organ dan sistem tubuh dapat berfungsi secara aktif dan normal. Penyakit dapat disembuhkan dan bahagian tubuh yang lemah atau telah rosak juga dapat menjadi normal. Saudara-saudari yang sakesi dalam Kristus, orang di Taman Eden sama sekali tidak mempunyai apa-apa kejahatan dalam hati mereka. Namun begitu, anak-anak Tuhan yang telah menerima Roh Kudus dapat mempunyai hati yang lebih baik daripada mereka. Mereka dapat mengisi hati yang suci tanpa kejahatan itu dan kebaikan dan kasih rohani. Dalam erti kata lain, mereka dapat mempunyai hati roh penuh. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda semua menjadi anak-anak yang sejati yang seperti ini dan menjadi